Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sara Iman binti Marwan dari grup AS123J dan ini merupakan tajuk yang saya dan ahli-ahli kumpulan saya yang lain akan bincangkan, iaitu berkenaan tanggungjawab memelihara flora dan fauna menurut perspektif Al-Quran dan sains. Jadi nama-nama ahli kumpulan saya adalah saya sendiri, Nur Razak Elisha binti Azmi, Nur Akilah binti Masri dan juga Nur Sakirah binti Adam. Jadi ini adalah beberapa poin penting yang akan kami bahaskan dalam video ini, iaitu yang pertama, apakah itu flora dan fauna, kepentingan flora dan fauna, tanggungjawab memelihara flora dan fauna, dan juga yang terakhir, kesimpulan. Jadi sebelum saya memulakan penjelasan saya tentang isi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada lecturer kami yang telah mengajar subjek CTU 211, iaitu Ustaz Muhammad Yusuf bin Hassan, yang telah banyak memberi semangat dan menyumbangkan idea kepada kami untuk menyiapkan tugasan ini. Dan tidak dilupakan juga kepada ahli-ahli kumpulan saya yang telah bertungkus lumus siang dan malam mencurah idea dan tenaga masing-masing bagi menyiapkan tugasan ini sebelum tarikh yang ditetapkan. Jadi apabila dicampurkan dengan idea daripada lecturer, usaha daripada saya dan ahli-ahli kumpulan saya yang lain, dan juga berkat daripada ibu bapa kami, alhamdulillah tugasan ini dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Jadi kita masuk kepada poin yang pertama, iaitu apakah flora dan fauna. Jadi secara umumnya, bahasa yang dapat dijelaskan dengan mudah untuk memahami flora dan fauna adalah flora merupakan jenis-jenis tanaman atau tumbuhan, manakala fauna adalah jenis haiwan yang hidup di atas muka bumi ini. Jadi kita ketahui seperti yang telah dipaparkan di televisyen, dijelaskan di surat khabar atau majalah, jumlah flora dan fauna yang hidup pada masa ini tidak terhitung banyaknya. Apabila ahli-ahli sains dan pakar-pakar haiwan yang lain mengkaji kewujudan mereka, pada tahun 2018 hingga 2019 terdapat lebih kurang 3 hingga 100 juta spesies yang telah dikatalog dan dispesifikasikan nama dan jenis-jenis mereka untuk pengetahuan seluruh rakyat dunia. Jadi ini sekaligus memberi gambaran bahawa kita hanyalah hamba yang kerdil apabila dibandingkan dengan kuasa Allah SWT yang maha luas, yang mencipta berbagai-bagai makhluk untuk kesenangan kita sendiri di dunia dan di akhirat kelak, insyaAllah. Jadi selain itu, jenis-jenis haiwan dan tumbuhan ini juga telah dikurniakan dengan sifat-sifat mereka untuk menyesuaikan diri, dan sifat-sifat ini sangat unik dan istimewa kerana hanya mereka saja yang dapat menggunakannya untuk meneruskan kehidupan. Sifat-sifat menyesuaikan diri yang berlainan ini dicipta dan digunakan kepada tumbuhan dan haiwan ini kerana tidak semua jenis flora dan fauna dapat hidup dalam ekosistem yang tertentu. Ada yang perlu hidup di dalam lautan, ada yang hanya boleh hidup di atas daratan, ada yang perlu hidup di kawasan tanah tinggi, ada yang boleh hidup di dalam cuaca yang sangat panas. Jadi berbagai-bagai jenis yang berbeza ini Allah telah memberi
kesenangan kepada mereka dan mencipta sistem-sistem mereka yang sendiri supaya makhluk-makhluk ini dapat hidup dengan lebih tenang tanpa memudaratkan makhluk-makhluk di sekeliling mereka. Jadi sebagai contoh, pokok kaktus hanya boleh hidup di Sebagai contoh, pokok kaktus boleh hidup dekat cuaca yang sangat panas. Ini kerana Allah telah menciptakan pokok kaktus sebagai tumbuhan di mana mereka dapat menyimpan air di dalam diri mereka supaya mereka tidak layu dan mati. Dan tumbuhan jenis ini juga dapat membantu tanaman-tanaman itu kekal segar dan terhidrasi. Kepentingan flora dan fauna boleh dapat dilihat dari segi kepentingan mereka bagi kegunaan manusia dan juga makhluk-makhluk yang hidup seluruh dunia. Contohnya adalah seperti oksigen. Jadi seperti yang kita tahu, oksigen hanya dapat dihasilkan daripada tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi tanpa tumbuhan-tumbuhan ini, oksigen tidak dapat dihasilkan dan mungkin seluruh umat manusia akan mengalami masalah pernafasan. Jadi selain itu, kelebihan yang flora dan fauna ini ada adalah sebagai sumber makanan bagi manusia. Dan bukan hanya sumber makanan kepada manusia saja, tapi tumbuhan juga penting kerana ia merupakan sumber makanan kepada setengah haiwan di muka bumi ini. Jadi setiap haiwan itu mempunyai kelebihan-kelebihan mereka tersendiri yang dapat memberi kelebihan kepada kita, dan kita juga perlu memelihara mereka dengan sebaiknya. Jika tidak, akan pelbagai komplikasi yang akan tercetus jika kita tidak mengambil berat tentang keberadaan flora dan fauna di dunia ini. Setelah mengetahui kepentingan flora dan fauna ke atas umat manusia, sudah menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjaga dan memelihara kewujudan mereka daripada pupus dan masih lagi dapat dinikmati untuk generasi akan datang. Kewujudan mereka ini juga sekaligus menambahkan lagi ilmu pengetahuan am dalam diri kita dan terus-menerus dapat dilanjutkan ilmu ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kita kelak. Salah satu lagi sebab kenapa manusia perlu jaga flora dan fauna ini adalah kerana mereka telah memberikan banyak kebaikan dan manfaat kepada manusia untuk meneruskan kehidupan di dunia. Akan tetapi, masih lagi terdapat pihak-pihak yang terus-menerus menjalankan aktiviti yang dapat menjejaskan dan merosakkan ekosistem dan hutan bukan sahaja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Antara aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan ekosistem kita adalah seperti berikut, iaitu pembalakan haram, pemburuan haiwan eksotik secara haram tanpa pengawasan pihak berkuasa, dan juga sifat mengabaikan flora dan fauna seperti tidak memberi makan dan minum kepada haiwan-haiwan peliharaan kita ataupun pada haiwan-haiwan yang patut kita pelihara. Aktiviti-aktiviti ini perlu ditegas dengan sekeras-kerasnya oleh pihak berkuasa dan badan-badan persatuan di negara kerana flora dan fauna tidak mempunyai suara seperti kita. Mereka memerlukan manusia-manusia yang prihatin dan masih lagi mempunyai sifat kasih sayang bagi menyuarakan isi hati mereka, kerana mereka
kerana haiwan dan tumbuh-tumbuhan ini juga berhak untuk hidup dengan tenang dan selamat tanpa diceroboh oleh tangan-tangan yang ingin merosakkan mereka. Kawasan yang selamat dan tenang ini juga penting untuk flora dan fauna membiak. Walaupun seperti yang saya kata tadi, jumlah flora dan fauna itu tidak dihitung jumlah banyaknya dan boleh mencecah beratus-ratus juta. Tetapi jika disalahgunakan dan dirosakkan, jumlah tersebut dapat berkurang dengan sangat banyak. Jadi jumlah mereka yang sikit ini kita boleh salahkan kepada aktiviti pemburuan haram yang masih lagi meluas di kawasan-kawasan yang di mana senjata-senjata mereka tidak dirampas dan dapat digunakan secara meluas. Kepentingan flora kepada manusia. Tumbuh-tumbuhan dikelompokkan kepada flora dan setiap kawasan mempunyai habitat yang berbeza-beza. Terdapat kawasan yang mempunyai habitat yang renik-renik sahaja, terdapat kawasan yang mempunyai habitat yang tinggi-tinggi sahaja dan terdapat juga kawasan yang mempunyai habitat yang renik dan habitat yang tinggi. Setiap habitat ini mempunyai fungsi mereka yang tersendiri. Jadi, bagi memastikan kelestarian alam flora di atas muka bumi ini, kita sebagai manusia perlulah menggalas tanggungjawab seperti yang telah ditetapkan. Umum mengetahui bahawa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah di atas muka bumi ini adalah untuk mentadbir dan memakmurkan alam. Pentingnya untuk kita memelihara alam flora adalah kerana alam flora merupakan antara aset terpenting bagi manusia dan haiwan dalam menjalani kehidupan seharian. Sebagai contohnya, pokok aloe vera digunakan sebagai ubat-ubatan, makanan dan minuman serta produk kecantikan. Produk aloe vera telah menjadi salah satu produk kosmetik yang popular. Aloe vera atau lidah buaya ini diketahui memiliki banyak khasiat bagi kulit dan rambut. Maka, lidah buaya umum dipakai sebagai bahan berbagai produk kecantikan dan kesihatan. Pada zaman kini, berlakunya pembalakan haram secara berleluasa. Kegiatan ini dilakukan adalah untuk mendapatkan bekalan kayu, untuk menghasilkan perabot-perabot, kertas dan sebagainya. Akibat daripada kegiatan yang tidak terkawal ini secara tidak langsungnya akan menjejaskan keseimbangan ekosistem. Hutan ataupun tumbuhan juga merupakan sumber makanan bagi haiwan-haiwan liar. Sekiranya haiwan-haiwan kehilangan sumber makanan, manusia juga secara tidak langsungnya turut kehilangan sumber makanan kerana daging binatang-binatang dari hutan merupakan sumber protein bagi manusia. Penebangan pokok secara tidak terkawal juga boleh mengundang risiko yang tinggi dan mendatangkan malapetaka kepada kehidupan manusia dan alam sejagat. Kesan daripadanya adalah dapat kita lihat sekarang banyak berlakunya tragedi-tragedi tanah runtuh, banjir kilat dan sebagainya. Tragedi tanah runtuh sebagai contohnya berlaku ekoran daripada tiada lagi pokok yang mempunyai akar yang kuat yang dapat mencengkam tanah dan mengekalkan struktur tanah tersebut. Hal ini demikian kerana mengikut kajian sains, akar pokok yang cukup kuat adalah untuk mencengkam tanah bagi mengelakkan berlakunya tanah runtuh. Selain itu, untuk memastikan pokok melalui proses transpirasi dengan baik, akar juga berfungsi untuk menyerap air ke daun. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saling melengkapi antara satu sama lain.
Mereka yang melakukan aktiviti pembalakan atau penebangan pokok secara haram ini dikatakan perosak-perosak kepada tumbuh-tumbuhan dan tidak bertanggungjawab. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan, apabila perosak-perosak alam dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diibaratkan mereka direhatkan daripada melakukan kejahatannya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud diriwayatkan oleh Abu Qatadah bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, katanya, satu usungan jenazah telah melintasi Rasulullah SAW. Lalu baginda bersabda, yang beristirahat dan yang diistirahatkan adalah daripadanya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah erti yang beristirahat dan yang diistirahatkan adalah daripadanya itu? Rasulullah SAW bersabda, hamba yang beriman itu beristirahat dari kepenatan dunia, sedangkan hamba yang buruk kelakuannya dapat merehatkan para hamba, negara, pokok-pokok dan haiwan, iaitu semua merasakan terteram daripada kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Tanggungjawab memelihara flora. Pihak berkuasa perlu mengawal aktiviti pembalakan, mewujudkan lebih banyak hutan simpan, aktiviti menanam semula pokok. Masyarakat perlu segera memberi laporan jika terdapat kegiatan haram. Kegiatan-kegiatan haram yang berlaku haruslah dikawal supaya dapat mengelakkan daripada berlakunya situasi yang akan mendatangkan kerosakan kepada seluruh alam. Pihak berkuasa wajar mengawal kegiatan pembalakan ini bagi mengelakkan pokok-pokok dibalak secara berlebihan tanpa kawalan. Sekiranya masih berlaku, kawalan dan tindakan undang-undang haruslah diperketatkan seperti memberikan amaran keras kepada mereka yang menyebabkan berlakunya kerosakan dan menjejaskan keamanan negara. Kita juga hendaklah bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan ataupun aktiviti penanaman semula pokok. Hal ini kerana tumbuh-tumbuhan sangat penting kepada manusia dan haiwan kerana ia membekalkan oksigen untuk bernafas. Manusia bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida akan diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan kemudian tumbuh-tumbuhan akan membebaskan oksigen. Begitulah berlakunya kitaran hidup makhluk Allah di muka bumi ini, iaitu saling melengkapi antara satu sama lain. Islam telah mengajar kita untuk bersyukur dengan nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan memeliharanya daripada diancam dan dimusnahkan. Ini bertepatan dengan tanggungjawab sebagai seorang khalifah, iaitu untuk memakmurkan alam. Kita hendaklah menjaga tumbuh-tumbuhan daripada diancam. Hal ini demikian kerana umum mengetahui bahawa tumbuhan telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepentingan dan kesejahteraan hidup manusia. Di samping itu, pembakaran hutan secara tidak terkawal juga sering berlaku dalam negara. Maka kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat yang prihatin terhadap alam sekitar dengan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku pembakaran hutan secara berleluasa. Kegiatan ini dapat mengakibatkan berlakunya kemusnahan dan kepupusan habitat tumbuhan. Pembakaran hutan secara terbuka ini turut akan meninggalkan kesan kepada hidupan yang berada di sekelilingnya, tidak terkecuali manusia dan haiwan-haiwan. Sikap sesetengah pihak yang lebih gemar untuk mengambil jalan mudah, iaitu dengan mengamalkan sikap suka menebang dan membakar ini, bukan sahaja melibatkan satu-satu kawasan, tetapi ia juga akan mengundang kepada berlakunya pembakaran yang tidak terkawal yang mengakibatkan api merebak ke seluruh kawasan secara besar-besaran dan ini secara tidak langsung menyumbang kepada kepupusan flora dan fauna. Pihak berkuasa haruslah memperketatkan undang-undang dan memandang aktiviti secara haram ini dengan serius. Maka pihak berkuasa wajar mengeluarkan denda dan menghukum pihak yang telah melanggar undang-undang negara mengikut akta-akta yang telah ditetapkan. Maka dengan ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan aktiviti pembakaran dan pembalakan haram berlaku di dalam negara.
Seterusnya, kita hendaklah mengekalkan atau mewujudkan hutan simpan. Hal ini demikian kerana mewujudkan hutan simpan merupakan salah satu cara yang baik dan kerana kita dapat mengekalkan hidupan di dalam hutan, tidak kira flora atau fauna. Hutan di kawasan tanah tinggi penting sebagai kawasan tadahan hujan kerana ia merupakan kawasan yang luas untuk mengumpul dan menadah air ketika hujan. Tumbuhan di hutan bertindak sebagai span berongga yang besar yang menyerap serta menapis air, kemudian mengalirkan air secara perlahan-lahan ke sungai, empangan dan sebagainya. Manusia telah dianugerahkan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga manusia diberikan kebebasan untuk memilih sesuatu yang terbaik. Namun, kebebasan ini telah membuatkan manusia hilang pertimbangan dan menyebabkan manusia rakus dan tamak. Ini mengakibatkan kawasan tadahan hujan banyak musnah kerana mereka menjadi mangsa kepada kerakusan manusia yang tidak terkawal sehingga mengakibatkan kehancuran. Firman Allah dalam surah Al-Rum ayat 41 yang bermaksud, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Sebagai contoh, berlakunya pembalakan tanah dan penerokaan hutan secara haram bagi tujuan pertanian. Dalam kerakusan manusia mengaut keuntungan mereka leka dan terlupa akan kepentingan hutan sebagai kawasan tadahan hujan. Maka, pihak yang berwajib hendaklah mengadakan kempen sayangi alam flora secara besar-besaran agar dapat memberi kesedaran kepada manusia tanpa mengira umur dan pangkat. Betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan buat manusia dan alam sejagat. Assalamualaikum, saya Nur Sakirah binti Adam. Sekarang giliran saya untuk menerangkan bagaimana tanggungjawab manusia untuk memelihara dan memelihara habitat fauna bagi mengekalkan kehidupan di bumi dengan sebaiknya. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang topik tersebut, saya ingin berkongsikan habitat fauna ini sebenarnya amatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu contohnya yang boleh kita lihat berdasarkan slide ini, lembu yang menghasilkan susu. Susu ni kaya dengan sumber mineral yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. Salah satu sumber mineral yang terdapat di dalam susu adalah kalsium. Kalsium ni sangat penting untuk kekuatan tulang. Pengambilan kalsium yang cukup boleh meningkatkan jisim tulang dan memberi tenaga kepada manusia. Dua tanggungjawab yang boleh kita semua lakukan untuk memelihara habitat fauna ni ialah dengan menumbuhkan lebih banyak tempat perlindungan terutamanya untuk haiwan liar. Yang kedua adalah pihak berkuasa harus mengadakan pelbagai kempen. Walaupun hadis meriwayatkan kita bahawa haiwan akan akhirnya bertukar menjadi debu pada hari kiamat, namun sebab itu mereka akan menyelesaikan perhitungan sesama mereka. Hakikatnya, tiada ketidaksamaan yang tidak akan terbalas di akhirat kelak. Oleh itu, kita sebagai khalifah di muka bumi ini seharusnya mempunyai tanggungjawab untuk berlaku adil terhadap semua ciptaan Allah. Kita diberitahu bahawa semua manusia akan dipertanggungjawabkan untuk tindakan kita pada hari kiamat. Sekarang saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkaitan tanggungjawab ini pada slide yang berikutnya. Malaysia ini merupakan salah sebuah negara yang mengamalkan konsep pelancongan berasaskan hidupan liar sebagai tarikan pengunjung, khususnya pelancong asing. Namun, kini mungkin tidak ramai yang sedar bahawa hidupan liar di muka bumi ini semakin terancam dan pupus kerana sikap manusia sendiri. Oleh itu, sudah tiba masanya perkara tersebut perlu dipandang serius oleh pihak berwajib bagi menumpukan perhatian dalam melindungi hidupan liar bagi tatapan generasi akan datang. Salah satu tanggungjawab untuk memelihara habitat fauna ni adalah dengan menumbuhkan lebih banyak tempat perlindungan terutama untuk haiwan liar. Contohnya, pihak berkuasa menempatkan haiwan di dalam zoo untuk memberi jaminan keselamatan dan keselesaan bagi habitat fauna berbanding tinggal di kawasan luar yang lebih berisiko tinggi di ambang kepupusan.
keselamatan dan kesihatan akan lebih terjamin untuk habitat fauna dengan adanya bantuan daripada penjaga dan doktor haiwan. Tempat perlindungan juga, khas juga amat penting untuk mengekalkan populasi haiwan-haiwan tersebut. Di hal ini kerana tindakan penceroboh dan penjenayah hidupan liar merupakan tindakan tidak berperi kemanusiaan, terutamanya warga Vietnam yang bertindak buas dan ganas. Malah mereka ni lebih berani menyerang anggota perkhidmatan dengan senjata berbahaya sehingga ada yang terpaksa menerima rawatan di hospital. Mereka juga sanggup menceroboh hutan kita kerana wujudnya permintaan yang tinggi di negara mereka. Habitat fauna ni juga amat penting dalam perkembangan ekopelancongan di setiap negara. Masyarakat berpeluang untuk melihat dan berinteraksi dengan hidupan liar sekaligus mendidik mereka tentang pentingnya usaha pemeliharaan hidupan liar. Sekiranya haiwan liar kehilangan habitat akibat aktiviti pembalakan, mereka akan berkeliaran dan berkemungkinan juga akan diburu oleh orang luar. Okey, tanggungjawab yang kedua adalah pihak berkuasa harus mengadakan pelbagai kempen. Antara salah satu punca kepupusan habitat fauna yang menjejaskan kegiatan ekopelancongan adalah pencemaran alam yang berlaku di darat maupun air yang tidak terkawal. Okey, contohnya seperti tumpahan minyak di laut dan kegiatan manusia seperti pembuangan sampah sarap serta sisa toksik akan mengotorkan air laut atau sungai sehingga berlakunya kematian. Setiap hari berjuta-juta plastik digunakan manusia dibuang ke tapak pelupusan sampah atau hanyut ke laut. Oleh itu, pihak berkuasa seharusnya bijak dalam mengatur strategi bagi mengurangkan pencemaran air. Seperti mengadakan kempen kurangkan penggunaan beg plastik ataupun mengadakan hari tanpa beg plastik. Okey, hal ini bertujuan untuk mendidik masyarakat supaya menggunakan beg mesra alam agar kehidupan akuatik laut tidak terjejas. Tambahan pula, aktiviti pembakaran yang sering melanda Sumatera turut menjadi faktor banyak haiwan yang terancam. Keadaan ini semakin membimbangkan apabila spesies binatang hutan seakan namanya sudah menjadi asing untuk generasi sekarang. Contohnya seperti rusa sambar, harimau belang, seladan ataupun beruang matahari yang lambat membiak dan melahirkan anak dengan jumlah yang terlalu sedikit dalam masa setahun turut memberi kesan terhadap perkembangan populasi binatang berkenaan sehingga benar-benar sudah mengalami kepupusan. Maka, manusia seharusnya memainkan peranan yang penting dalam menjaga kelestarian alam. Okey, tanggungjawab tambahan yang saya ingin kongsikan ialah pihak kerajaan juga boleh bekerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan untuk melaksanakan undang-undang di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar bagi mencegah perbuatan yang tidak bermoral seperti pemburuan ataupun perdagangan secara haram yang semakin aktif di Malaysia. Okey. Pemburuan haram ni disifatkan sebagai pemburuan haiwan liar yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Haiwan yang bertujuan untuk pemilikan, pengangkutan, pemakanan, penjualan ataupun penggunaan anggota-anggota badan yang tertentu yang digunakan bagi kegiatan ekonomi mereka. Sekiranya pemburuan dan penyeludupan haiwan liar tanpa terkawal, maka bilangan habitat fauna akan semakin berkurangan dan hidupan lain kehilangan habitat sehingga membawa kepada kepupusan. Kepentingan hidupan liar di Malaysia adalah untuk keseimbangan ekosistem alam sekitar. Hidupan liar merupakan salah satu komponen dalam siratan makanan. Kepupusannya akan mengganggu keseimbangan ekosistem termasuklah habitat fauna. Habitat flora kerana tinjam haiwan membekalkan baja organik kepada tumbuhan semula jadi. Sebenarnya, Islam ni membolehkan kita memburu haiwan bagi memenuhi keperluan asas kehidupan. Tetapi, manusia kini kebanyakannya memburu haiwan atas dasar hanya untuk mendapatkan bahagian-bahagian yang boleh digunakan. Contohnya seperti kulit haiwan seperti harimau, ular ataupun buaya digunakan bagi menghasilkan beg, kasut dan sebagainya. Tetapi pada tahun 2015, Undang-Undang Alam Sekitar telah melarang pemburuan dan mengambil supaya alam sekitar
seperti tumbuhan dan hidupan liar terpelihara dari kepupusan. Undang-undang dan fatwa hanya mampu memberi kesedaran kepada masyarakat kita, tetapi bergantung kepada kita semua sebagai khalifah Allah untuk menghakimi baik buruknya. Nabi Muhammad bersabda bahawa orang yang melayani haiwan dengan hormat akan diberi ganjaran, manakala orang yang melayani haiwan dengan kejam akan dihukum. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad bersabda, seorang wanita dihukum kerana menyimpan seekor kucing yang terikat sehingga ianya mati, dan sebagai balasan untuk kesalahan ini dia dicampak ke neraka. Wanita itu tidak memberi dia makanan ataupun minuman dan tidak juga membebaskannya supaya dia boleh memakan serangga di bumi. Oleh itu, kepentingan dan penekanan dalam melayani haiwan dengan simpati dan kasih sayang amat penting untuk semua umat manusia. Dengan mencontohi Nabi kita yang tersayang, kita sepatutnya menjadikan layanan terhadap ciptaan Allah sebagai satu keutamaan hidup. Dengan kehendak Allah, walaupun hanya sedikit prihatin terhadap hak asasi haiwan, kita akan meraih ganjaran hebat ganjaran yang hebat pada hari yang terpenting. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya tentang tanggungjawab manusia kepada habitat fauna. Okey, akhir kata daripada saya, dalam kehidupan seharian kita sebagai umat Islam perlu bertanya kepada diri sendiri sama ada kita benar-benar mengikuti contoh Nabi kita yang disertai. Okey, dalam era zaman kini, penganiayaan haiwan sering terjadi, termasuklah dikurung, kebeluran, pengabaian ataupun kematian. Islam dan warisan Nabi sepatutnya terkehadapan dalam kempen untuk layanan baik dan adil terhadap haiwan. Muslimin dan muslimat mampu melakukan perkara bijaksana sama ada memusnahkan dunia Allah atau bersama menyelamatkannya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraja Edisha binti Azmi dan ini merupakan giliran saya untuk menetapkan kesimpulan daripada tugasan yang telah kami lakukan. Kesimpulan yang pertama adalah tumbuhan dan haiwan merupakan makhluk ciptaan Tuhan sama seperti manusia. Ya, memang betul. Allah telah menciptakan tumbuhan dan haiwan sama seperti manusia. Tetapi apa yang membezakan antara tumbuhan dan haiwan dengan manusia adalah akal untuk berfikir. Manusia mempunyai akal, tetapi tumbuhan dan haiwan tidak. Jadi, sebagai manusia yang berakal, perlulah memelihara flora dan fauna dengan baik. Seterusnya, kesimpulan yang kedua, Allah telah menciptakan tumbuhan dan haiwan untuk memberi manfaat kepada semua makhluk di muka bumi ini, termasuk manusia. Allah telah menciptakan haiwan sebagai sumber makanan dan sumber pendapatan bagi manusia. Manakala Allah telah menciptakan tumbuhan sebagai pembekal oksigen, iaitu keperluan asas yang utama untuk manusia dan haiwan. Tumbuhan juga mempunyai manfaat sebagai tempat untuk berteduh. Ini telah membuktikan bahawa Allah Maha Adil dalam setiap sesuatu. Setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Taala pasti mempunyai kepentingan yang tersendiri. Ia sudah menjadi kepentingan manusia supaya sentiasa memberi layanan yang baik kepada makhluk ciptaan Allah, walaupun kedudukan tumbuhan dan haiwan lebih rendah daripada kedudukan manusia. Seterusnya, kesimpulan yang ketiga. Kesimpulan yang ketiga adalah tugas manusia sebagai khalifah bumi adalah untuk menjaga seluruh makhluk ciptaan Allah dengan penuh kasih sayang dengan menggunakannya ke arah yang baik dan betul. Tumbuhan dan haiwan mempunyai hak dan keperluannya tersendiri. Jadi kita sebagai khalifah perlulah memenuhi hak dan keperluan makhluk-makhluk Allah kerana ini juga merupakan satu ibadah dalam Islam. Pemimpin dunia kini sibuk untuk mencari penyelesaian kepada masalah alam sekitar, sedangkan Rasulullah SAW lebih awal menerapkan akhlak
mesra alam yang sangat baik. Andai kata sifat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ini diguna pakai dengan sistematik dalam kehidupan, sudah pasti manusia akan lebih bersikap adil dalam pengurusan sumber alam. Kepentingan flora dan fauna ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Dapat dua potongan ayat yang menceritakan tentang manfaat setiap ciptaan Allah dan manfaat flora dan fauna. Potongan ayat yang pertama adalah daripada surah Ar-Ra'd ayat 8 yang bermaksud, dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Potongan ayat kedua pula adalah daripada surah Al-Mu'min ayat 18 hingga 19 yang bermaksud, dan kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu, serta kami tempatkan dia tersimpan di bumi, dan sesungguhnya kami sudah tentu berkuasa melenyapkannya. Ayat 18. Kemudian kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu kebun-kebun tamar dan anggur. Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu buah-buahan yang sangat banyak, dan dari kebun-kebun itulah kamu beroleh rezeki kehidupan kamu. Oleh kerana itulah, urusan manusia dengan alam tidak akan pernah berhenti. Bumi ini bukanlah milik manusia untuk berbuat sesuka hati, tetapi bumi ini adalah hak milik Allah yang dipinjamkan kepada manusia untuk berkongsi hidup dengan makhluk-makhluk yang lain, dan dituntut juga untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kita perlulah sedar akan kepentingan memelihara alam flora dan fauna. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.